Okey. Sekarang ni klik link yang saya bagi kat dalam WhatsApp tadi. Okey, klik link. Okey, klik link. Suara okey, suara? Okey. Minta maaf ya kalau kata ada yang saya terpaksa mute kan. Kalau ada soalan boleh tanya dalam chat. Sebab saya risau saya punya suara tak dengar. Okey, suara saya dengar ke tak? Ada sesiapa boleh nak bagi feedback? Suara saya okey ke? Dengar, cikgu. Okey, dengar. Okey, terbaik. Okey, sekarang ni ada satu tadi Nati binti Mabuk. Dia ada tak yang dah masuk belum? Sudah masuk ya? Okey, kalau dah masuk, saya ada WhatsApp tadi link. Klik sahaja link tu. Kemudian masuk login admin, password password dia tu kursus website 2021. Sebab saya cek tadi dekat ni ya, sekejap macam lain dia punya URL. Jangan sebab login yang begini kita bukan login daripada wordpress.com. Kita bukan login dekat wordpress.com ya. Ada sini wordpress.org bukan .org. Okey. wordpress.org dekat sini dia ada login. Saya tak pasti mana dia. Mana login dia ni? Bukan login di sini ya, kita bukan login di sini. Ataupun dekat wordpress.com, kita tidak ada login di sini. Okay, wordpress.com, kita tidak login di sini. Okay, kita login dekat website kita sendiri. Macam masing-masing ada website. So login guna website masing-masing lah. Coach, dah dapat? Okey, dah dapat. Alhamdulillah. Terbaik. Alhamdulillah. Okay, terima kasih. Mungkin ada silap faham sikit tadi kan. Jadi tersilap lah. Jadi okey dah. So kalau dah okey, kita continue. Baik, sebelum kita nak masuk untuk website ni, jadi saya sekali lagi buat satu round lagi dekat order sini. Okey, dekat order sini ni kita satu round lagi, saya masukkan produk yang kedua. Okey, sepatutnya sebelah petang ni kita buat order sini sahaja, tapi disebabkan pagi tadi saya punya website sahaja yang problem, so kita dapat mulakan order sini lebih awal. Okey, saya mula daripada dashboard. Sekarang ni bila kita masuk order sini, kita akan sampai dalam dashboard. So kita masuk dalam dashboard kita akan nampak account setting. Okey, account setting kita ada profile. Okey, siapa yang belum buat profile, belum buat subscription apa semua ni, boleh buat terus. Okey, so kita ada e-commerce. E-commerce ni boleh enablekan. Okey, chart setting, required address, checkout page, kita tickkan dia, dan abandon chart pun kita tick juga. Dan kita ambil email. So macam tadi saya ada buat pembelian tapi tidak buat pembayaran, nanti saya akan dapat email follow up selepas 1 hari dan 2 hari. So dalam masa 2 hari tu saya akan dapat email 2 kali. Biasanya pembeli ni dia terlupa nak bayar. Dia ingatkan dia sudah bayar tapi dia tak bayar lagi. Bila dapat email, so dia akan inilah. Okey, untuk shipping setting,
saya dah setkan shipping setting saya ada buat flat rate. Flat rate saya untuk Semenanjung, saya ambil pos laju. Sabah Sarawak pun pos laju. Semenanjung saya set RM8, Sabah dan Sarawak saya set RM12. Okey, saya save ni dulu. Saya tak pilih lagi kat sini, tapi saya save. Okey, saya save. Mana kita nak ambil shipping tadi? Tadi kita tak ada kan shipping. Kita tengok dekat menu. Okey, ada shipment, kita tak ambil shipment, tapi kita pilih dekat shipping. Bawah ni ada satu lagi, courier setting, shipping. Okey, nampak ya? Shipping. Okey, untuk shipping kita pilih flat rate. Rate sama rata, set rate rata. Kita nak ambil untuk Semenanjung, kita boleh pilih courier apa. Okey, kita dah tekan tadi flat rate. Kita ambil pos laju ke, Skynet ke, GDEX, Citylink ada, JNT ada, semua kita boleh pilih yang mana kita nak guna lah. So, contoh pilih pos laju. Kita pilih zone. Zone sini ada Semenanjung. Ada Sabah sahaja, ada Semenanjung sahaja, ada Sarawak sahaja. Ataupun kita punya bisnes nak grow lebih lagi daripada Semenanjung dan Sabah Sarawak, boleh pilih Brunei, Singapura dan Labuan. Okey, selepas kita macam contohnya saya pilih Singapura, saya nak tambah ke Singapura. So untuk Singapura ni, untuk shipping ke Singapura saya ambil shipping RM40. Contoh. Di bawah ni kita dah nampak saya ada setting tadi. Semenanjung saya set RM8. Terpulanglah kalau kita punya produk tu kita nak set RM10, tak ada masalah. Kalau Sabah Sarawak nak set RM12, RM15, tak ada masalah. Yang saya tahu sekarang ni Sabah Sarawak agak mahal juga. Kadang-kadang boleh sampai RM20. Bergantung kepada berat. Kadang-kadang lebih lagi. Lagi berat, lagi mahal perhantaran ke Sabah dan Sarawak. Okey. So bila kita dah set, kita add new. Jangan lupa tekan add new. Alright, so kita punya courier dah ada Semenanjung, Sabah, Sarawak dan saya tambah lagi satu Singapura. Okey. So setting-setting asas sudah siap. Kita masuk semula dekat bahagian product setting. Okey, klik product setting. Okey. Ada siapa chat? Ada apa-apa soalan? Tanya je dalam chat. Saya nampak je notification, saya masuk, saya baca. Di manakah chat? Kenapa tak dapat? Saya tak dapat klik flat rate tu. Okey, flat rate tu klik dekat sini. Klik dulu shipping. Klik shipping, klik flat rate. Okey, bila kita klik flat rate, dia akan keluar button ni. Saya tak pasti kenapa tak dapat klik flat rate. Dekat mana tu ya? Kalau boleh screenshot bagi dekat WhatsApp saya tengok. Okey. So saya teruskan, kalau ada masalah boleh screenshot bagi WhatsApp. Saya boleh nampaklah lebih jelas bahagian mana yang ada masalah. Okey, tak apa. Dekat e-commerce setting tu memang kita tak dapat klik flat rate lagi sebab kita belum setting. Dekat e-commerce tu abaikan dulu. Save sahaja. Scroll sampai bawah, save sahaja. Kemudian dekat menu shipping. Tepi ni ada shipping. Dekat shipping ni lah baru kita klik flat rate untuk kita add. Kita add courier apa kita nak guna. Bila kita klik dekat sini barulah dekat kita punya e-commerce tadi ada pilihan. Tapi kalau kita tak pilih di bahagian e-commerce tadi pun tiada masalah sebab kita boleh tick ataupun kita boleh pilih kita punya courier ni dekat setiap kali kita add produk. Okey, jelas ya? Okey, cuba cek dekat sebelah tepi ni ada menu shipping. Scroll bawah sikit ada shipping, klik shipping, ada flat rate. Klik flat rate dan pilih courier, pos laju, JNT, Citylink dan sebagainya. Kemudian pilih zone, Semenanjung, Sabah, Sarawak dan sebagainya. Macam contoh kalau kita berniaga daripada Sabah ataupun Sarawak, untuk Semenanjung kita tak ambil lah RM8 sebab saya ambil RM8 ni saya adalah seller daripada Semenanjung. Tapi kalau seller daripada Sabah, Sarawak nak hantar ke Semenanjung, terbalik pula dia akan jadi RM15, RM20 dan sebagainya. So, ikut rate yang anda mengikut lokasi anda lah.
Jangan ikut rate yang saya letak ni. Ini saya punya rate ni ikut disebabkan saya daripada Semenanjung. Okey, Semenanjung ke Semenanjung guna pos laju lebih kurang RM8 ke RM10. So tak ada masalah. Untuk Sabah Sarawak memang mahal sikit. Tapi kalau seller Sabah Sarawak dia terbalik. Janganlah dekat Semenanjung dia pun letak RM8, Sabah Sarawak letak RM12 kan. Mungkin di sana harga lebih murah jika dihantar di antara dalam Sabah dan Sarawak. Okey, jelas ya? Kalau jelas boleh klik jelas, saya akan setting ataupun saya sudah setting. Okey, terima kasih. Kita teruskan lagi product setting. Product setting, okey, kita tengok semula product list. Product list. Tadi saya dah add satu produk. Okey, sekarang ni saya ada satu produk Tabita Exclusive Original Skincare, harga price dia RM250. Dropship price tak ada sebab belum ada dropship. Quantity 10 saya ada. Status aktif. Okey. So kalau kita nak share terus, kita boleh tekan button-button ni, ada Facebook, Twitter, WhatsApp dan juga Telegram. Ataupun kalau kita nak edit, okey, tekan edit. Apa benda lagi kita nak edit? Okey. So kita nak edit buyer setting, require address. Mestilah kena ada address sebab kita perlu kepada penghantaran. Alamat itu wajib kena ada. Okey, WhatsApp. Okey, kita dah aktifkan WhatsApp. Untuk affiliate aktif, leaderboard aktif, ini tak ada masalah. Dropship kalau kita nak aktifkan tak ada masalah. Kalau nak inaktif pun tak ada masalah, tapi tak silap saya dropship untuk package business tak adalah. Kalau boleh aktifkan terpulang, saya tak pasti sebab saya baca tadi tak boleh untuk package business. Okey. So harga kita dah letak, harga sini adalah harga biasa. Kita boleh letak harga promosi di belah bawah ni. Belah bawah ni ada harga promosi, promo price. Ni promo price. Harga biasa 200.5, promo price 190. Okey, disebabkan saya dah cas. Okey, saya dah cas penghantaran flat rate pos laju ke Semenanjung, pos laju ke Sabah dan Sarawak. Dan okey, macam contoh flat rate untuk Singapura saya belum tick lagi. Kalau saya nak jual ke Singapura, saya tekan sahaja di sini. Flat rate ke Singapura saya aktifkan. So bila saya aktifkan, kita kena tahu ya, kalau kita menjual sesuatu benda tu, kalau kita nak hantar benda tu menggunakan kurier apa, pastikan kurier yang kita nak hantar tu menerima barang untuk dihantar ke destinasi. Macam contoh kalau JNT kalau kita nak hantar barang cecair, macam contoh saya Semenanjung ni nak hantar barang cecair ataupun makanan ke Sabah Sarawak, dia tak bagi. Kalau nak hantar juga kena guna pos laju. Jadi kita kena tahu apa kita jual dan kurier apa yang membenarkan produk kita dihantar ke destinasi yang kita nak hantar tu lah. Okey, macam tadi kita hanya ada free dan self collect. Free ni sekiranya produk yang kita jual tu kita bagi free shipping. Kalau macam contoh saya punya harga diskaun sehingga RM190, free shipping. Jadi kita aktifkanlah free yang ni. Disebabkan produk saya ni ada cas penghantaran, so saya disablekan ataupun saya untick free. Sama juga dengan self collect. Kalau self collect boleh, cuma untuk self collect ni kita kena describe. Kalau self collect hanya di kawasan tertentu sahaja. Mungkin di kalau saya di area Selangor, area Bangi, Semenyih, Hulu Langat dan sekitarnya. Okey, self collect. Ataupun nak self collect dekat rumah saya. Begitu. Kalau kita tak nak menyusahkan diri, kita untick sahaja, kita hantar semua menggunakan kurier pos laju. Okey, kuantiti ada 5. Ni stock alert. Kalau kata 5 ke bawah, kita akan dapat stok kita ni dah semakin kurang. Alright. Okey, gambar boleh letak sampai 3 gambar. Pastikan gambar 2 MB ke bawah, 2 MB ke bawah. Okey, thank you page. Apabila kita sudah buat pembayaran, maka contohnya saya buat thank you page ni ke website saya, https.superseller.my.
.ml. So bila dia ataupun saya ada buat satu page thank you, thanks di sini. Ini sekiranya saya nak bawa selepas pembeli membuat pembelian, dia dah buat bayaran, dia akan pergi ke link yang saya dah tetapkan di sini. Ataupun saya boleh create satu page, ada satu page kita boleh create, add new page. Di sini, add new page di bahagian product setting, ada add new page. So add new page ini kita boleh jadikan page thank you page. So apabila pembeli selesai membuat pembelian, dia akan pergi ke bahagian thank you page yang mungkin di thank you page tu kita boleh buat apa-apa promosi untuk upsell. Upsell ataupun kita ada discount untuk next purchase. Okey, tapi saya tak ada, so saya biarkan saya kosong. Okey, dah nampak ya lebih kurang. Okey. So kita akan pergi ke setting produk yang seterusnya, yang kedua. Update. Okey, so saya update. So untuk produk kedua ni, saya nak jual sekejap, saya nak kena download gambar dulu. Okey. Dah ada gambar. Send. Okey, saya nak buat produk yang kedua. Okey, standby ya. Untuk produk kedua ni, product setting. Okey, sama juga. Kita dekat product setting, add new. Sebab kita nak masukkan produk yang baru. Alright. So nak masukkan produk baru, saya standby Shopee Zendegi. Saya nak masukkan produk ubat telinga. Kalau siapa yang biasa promosi-promosi dalam WhatsApp sudah sedia dia punya copywriting, maklumat-maklumat produk boleh copy paste sahaja. Mudah. Macam saya, semua saya letak dalam Shopee, so saya nak copy paste pun semua saya ambil daripada Shopee. Okey. Okey, saya nak jual produk pencuci telinga. Okey, saya copy dia punya. Alright. Copy. Alright. Sekarang ni kita nak check semula pilihan type produk yang kita nak jual. Adakah produk simple? Simple ni yang tiada variation lah. Tiada size, tiada color. So hanya satu produk sahaja. So kita boleh pilih simple. Kalau kita nak jual baju yang ada size ataupun color, boleh pilih variation. Ataupun produk kita produk digital, e-book, video ataupun audio, boleh pilih audio. Kalau produk kita berasaskan ataupun daripada tiket jual kelas ataupun untuk tiket seminar, jadi kita boleh pilih tiket sebab dia ada fungsi-fungsi tarikh dan masa dan dia akan beri kod invitation. Sebab itu dia ada khas untuk tiket sahaja. Kalau produk kita servis, kita ada buat servis website ke, servis buat event ke, buat show ke, apa-apa sahaja, kita boleh pilih servis. Ini yang tak ada produk fizikal tetapi lebih pada servis. Servis sapu sampah ke, servis kemas rumah ke, ya, boleh letak di sini. Kalau produk kita e-commerce atau membership, okey, ini dia lebih advance. So, saya teruskan lagi simple. Simple. So, saya dah tekan simple, dah ada border hijau di sini, selected. So, okey. Saya pilih show referral URL. Enable social proof. Okey, hide, tak perlu hide. Okey, WhatsApp. Okey, kena ada WhatsApp. Affiliate active. Affiliate tak nak aktif lah. Saya tak nak aktifkan affiliate untuk produk ni. So, affiliate dropship tak aktif. Okey, so sekarang saya masukkan dulu product description.
Okey, masing-masing boleh letak produk sendiri dulu, masing-masing boleh cuba add produk sendiri. Sekarang saya add produk saya. Okay. Nanti minta sama-sama share. Yang dah siap tu share dalam grup, sama-sama kita tengok. Mana tahu ada kawan-kawan dalam grup berkenan untuk membeli rezeki kita. Okey, baik. Kita adjust lagi Permata Hijrah. Tersumbat. Okey, produk Bumi Putra main harga. Okey, sama-sama kita buat cara guna. Okey, sama-sama kita buat. Okey. Okey, siap. Saya punya description produk dah siap. So saya pilih picture. So saya pilih picture, saya download dulu. Download. Cleanser 1. Ya, cleanser 2. Okey. Okey, macam mana semua? Ada yang dah siap? Boleh share dalam WhatsApp link-link masing-masing. Okey, choose picture. Untuk picture yang pertama ni adalah cover photo. Okey. So saya ambil cover photo ni. Picture yang kedua saya ambil yang kedua. Alright. So ada dua gambar. Price. Untuk harga produk ni RM25. Kuantiti banyak. Produk ni ada banyak stok. Okey. Kategori others. Subkategori pun others. SKU ni terpulang kepada masing-masing lah sebenarnya. SKU ni stock keeping unit kita. Kalau macam contoh kita ada gudang. Kita ada macam-macam produk. So takkanlah kita nak hafal semua produk tu panjang-panjang. Kita ada kod masing-masing. So kod tu lah yang kita masukkan di sini. Mungkin kod kita tu dalam hanya digit sahaja ataupun kod kita tu ada kombinasi antara huruf dan juga digit. Okey. Okey. Ini kod SKU saya. Tapi ini saya saja letaklah, tapi kita letak. Ataupun kita boleh klik auto generate. Dia jadi SKU macam ni. Lagi pening kepala. So jangan ambil SKU macam ni, kita tulis saja. 01. Alright. So nama ubat saya copy. Okey, siap. Landing page siap, kuantiti siap. Apa lagi yang tak siap? Scroll bawah. Okey, shipping on. Shipping okey 30 gram. 30 gram lah. Tapi sebab dia adalah liquid, isi padu dia kita lebihkan sikit. So free ke ataupun self collect? Dua-dua saya tak nak. Saya nak flat rate. Kalau Singapura
saya tak aktifkan. Okey, jadi kalau Semenanjung beli kena cas lagi RM8. Saya jual RM25 campur RM8. Okey. So promo price, ada tak promo price? Promo price saya bagi RM2.50. Okey ke tak? Saya bagi RM2 lah. RM2. Start date hari ni sampai tahun depan. Ataupun kita nak buat setahun ke terpulang. Okey. Promo price RM2. Sorry. Promo price RM22. Saya silap letak RM2 kan. Bankrupt saya. RM2. Okey. Launch countdown tak perlu. Customer information tak perlu. Hanya cukup nama, alamat, nombor telefon sahaja. Add variation, tak ada variation di sini, semua satu produk sahaja. Okey. So kita check sebelah tepi, semua dah enable. Create. Terus create. Create di sini. Okey, siapa ada siap satu boleh share. Share link, macam mana nak share? Okey, kita check dekat sini. Okey, bila kita dah create, kita akan dapat produk URL di sini. So produk URL di sini ataupun kita boleh short URL. Kita copy. Okey, copy. Masuk WhatsApp, share dalam grup. Kan dah keluar dah tu. Okey, macam ni cara dia. So kita boleh nak promote ke mana-mana, dalam WhatsApp boleh, dalam Facebook boleh, dalam kita punya status pun boleh. Jadi kita ada shortcode di sini. Paste sahaja di mana-mana. So bila orang klik, dia akan masuk halaman produk. Ni tengok halaman produk kita rupa macam mana. Okey, new packaging, gambar ada. Ada lagi gambar, 2 gambar. Maksimum 3 gambar. So ubat pencuci telinga Permata Hijrah. Maklumat produk ada. Buy now. Okey, bila buy now, stok ada lagi 99 sebab satu sudah diambil di sini. Diskaun 12% daripada RM25. So harga dia RM22 lah selepas diskaun. Okey, shipping mana? Shipping kita nak pilih di Sabah ke Sarawak ke. So kita akan nampak harga dia berubah di sini RM34 kan. So kalau Semenanjung RM30. Okey. Okey, so kalau Semenanjung RM30. Okey, baik, rupa-rupanya dekat sini info asas minta nama, email dan nombor telefon. So tak cukup. Kita perlukan alamat. So untuk tambah alamat tu, kita perlukan alamat. So untuk tambah alamat, saya tak perasan tadi. So untuk tambah alamat kita perlu letak customer information custom field. Okey. Alamat penuh. Alamat penghantaran. Hantaran. Okey. Text. Ambil text area, required, yes. Nama dan alamat penuh. Okey. So kita dah masukkan ni. Update. Ya. Okey, so kita check balik sebab kita dah update. So info kita ni akan jadi macam mana? Nampak ni alamat penghantaran. Dah ada dah ni. Alamat penghantaran, so dia akan letak alamat penuh. Alamat penuh di sini. Okey. Jadi barulah kita boleh nak post barang kan bila ada alamat penuh.
Jadi bila dah buat pembayaran, submit, akan pergi ke Toyib Pay punya payment gateway. Okey. Okey, settle. Maksudnya untuk add produk dalam order sini, siap. Kita nak embed. Okey, tadi kita dah tunjuk cara nak embed. Embed ni maksudnya, borang yang ada dekat web order sini, kita nak letak di dalam website WordPress kita. Kita nak letak dalam website WordPress kita. Supaya bila kita promote website WordPress kita, orang tak perlu dah nak pergi WordPress lah, nak pergi order sini lah, nak pergi merata tempat. So dia berada di satu tempat, boleh buat pembelian terus. Okey. Itu dia punya, kita punya strategi lah supaya kita tak memeningkan pembeli kita. Pergi sanalah, awak nak beli, kena tekan sini, pergilah dekat Shopee. Kenapa tak beli terus dalam website? Padahal kita dah promote website kita. Lepas tu nak beli, pergi kat Shopee. Nak pergi Shopee, alah saya ni tak ada Shopee, tak pernah beli dalam Shopee, macam-macam. So, macam-macam hal. Bila macam-macam hal macam ni, kita dah menyusahkan customer, kemungkinan percentage untuk customer kita lari tu adalah. Okay. So, bila kita dah siap, ni dah siap, kita nak ambil iframe embed ni. Iframe embed ni ada di sebelah kanan. Alright, siapa yang dah siap? Terbaik. Ada 3 dah. Ini baru mantap. Terus ada shop. Terbaik. Kita ada shop sendiri, kita boleh nak promote terus satu shop kita. Kalau ada pembelian, kita hanya kena charge RM2 sahaja. So pastikan RM2 tu include ataupun exclude dalam harga yang kita nak jual tu. Terpulang kepada strategi masing-masing. RM2 akan ditolak. Dan kita kena tahu Toyib Pay. Toyib Pay tu dia adalah payment gateway. Apabila pembeli membeli barang di order sini, payment gateway akan pegang duit kita dahulu. Dia akan pegang dulu dan akan release. Kalau kita baca tadi term of service dia akan release kepada kita paling lama dalam tempoh 7 hari. So pastikan kita inilah, kalau kita bersedialah untuk menunggu duit kita dirilis masuk ke dalam account order sini kita. So bila duit tu masuk dalam account order sini kita, kita boleh transfer masuk ke dalam bank terus. Yang penting duit tu dapat. Kita berniaga-niaga ni kita nak kena rolling kan. Kalau terlambat sangat duit masuk pun masalah juga. Okey. Balik semula kepada embed link. Embed link ni kita nak embed. Alright. Ini embed. Iframe, border frame apa semua ni kita nak embed. Masuk semula ke website kita. Okay. Saya tak guna ni tadi. Saya tak guna ni. Alright. Sekarang ni saya add new page. Okey, saya minta izin dulu kepada tglobal.ml untuk gunakan platform website dia ni. Nanti boleh delete. Nanti boleh delete semula. Kalau nak delete, dekat sini ada trash. Trash je saya punya artikel ataupun page saya. Okey. Okey, add new page. Alright. Saya masukkan dulu. Saya pilih dulu blog. So saya nak pakai blog apa? So saya dah tadi sebenarnya saya tak suka blog yang macam ni. Saya lebih suka guna blog klasik. So kita tekan button add blog ni, ambil yang klasik sahaja. Bila ambil klasik ni, kita boleh adjust tulisan apa semua dekat sini lah. So saya ambil balik tulisan dekat sini. Sebab embed untuk borang ni dia tidak menunjukkan description produk. Jadi dekat website kita kena add semula description produk. So masuk semula description produk. Okey. Permata hijrah.
Okey, kita edit semula. Ambil masa sikit. Okey, masing-masing boleh buat sendiri punya sambil-sambil tengok saya punya ni. Okey, nak berniaga internet ni nampak macam senang, promote tapi dia akan susah pada permulaan. Susah permulaan tu biasanya segi copywriting, kita nak setting. So itu kesusahan yang pertamalah. Okey, nak nampak cantik. Okey, sekarang ni dah siap. Add title. Copy. So title. Tak panjang sangat. Ubat rawatan pencuci telinga ear cleanse. Permata Hijrah. Alright. Gambar kita boleh masukkan. Mana dia punya ni? Okey, kita pilih blok. Pilih blok ni, kita masukkan gambar. So mana untuk edit gambar ni? Tak nampak? Boleh browse all ataupun dekat sini. Kat sini ada tak gambar? Classic editor, add media. Ni add media. Boleh. Terus di situ pun boleh. Sebab classic editor lebih mudah. WordPress ni kadang-kadang update dia ada sesetengahnya tidak menyenangkan. Okey. Okey, ear cleanser, alignment, center. Link tu tak perlu, medium, thumbnail. Full size tak perlulah, medium lah. Tak apa, kita ambil full size dulu, tengok macam mana. Alright, seorang dah siap link. Casey Mujan sudah siap satu. Kita check. Kita klik dulu. Okey, saya insert ya gambar ni. Insert to page. Okey, walaupun dia full page ataupun full size tapi disebabkan blok dia bersatu sahaja. So cantik-cantiklah berada di dalam blok. Baik. So untuk embed, sekarang ni kita nak embed. Okey, bukan ni. Kita nak embed. Mana produk saya tadi? Okey, kita nak embed sini ya. Iframe ni kita ambil, copy. Kemudian kita pilih blok apa yang ada dekat sini. Bukan embed ya, sebab embed yang ada dekat sini, embed ni, embed lah senang kita embed. Yang ada dekat sini adalah untuk servis-servis ataupun website-website yang sudah didaftarkan dalam servis dia sahaja. Tapi untuk order sini belum. So kita kena guna kod. Kena guna kod. Ini dia kod ataupun HTML. Mana HTML? Bukan kod ni ya, silap. Kita kena cari HTML. Ni dia. HTML ni ya. Kita pilih HTML. Add custom HTML code and preview it as you edit. Alright. Bawah sikit. Okey, kita nak letak kat bawah. Paste. Okey, segi dia punya lebar dia, saya letak 60 lah. Tadi saya letak 100%, dia lebar sangat. Okey, sekarang ni saya publish.
publish pula. Publish terus artikel ni, so saya preview. Preview in new tab. Alright. So kita dah nampak ubat rawatan pencuci telinga permata hijrah. Besarnya dia punya tulisan ni. Tak ada masalah. Cuma template ni memang kita tak dapat nak edit lah, dia punya besar kecil ni. Kalau template-template yang lebih premium, kita boleh adjust. Kita boleh adjust. Ataupun kalau kita menggunakan Elementor, Elementor boleh adjust dia punya title ni, boleh buang. Kita tak nak title macam ni, kita nak title yang lebih cantik lagi. Okay, so kita tengok sini. Hai. Dia sengit ke sini pula. Saya cek ya. Kenapa dia sengit ke? Kenapa dia sengit ke tepi pula? Kenapa dia tak duduk tengah-tengah? Style display block. Okay. So okay, saya tak nak pening kepala dekat sini. Yang penting kita dah add. Kita dah add. Masalah pada template ini sahaja. Template ni sahaja dia kita kena adjust macam-macam. So kita view, preview. Oh, kenapa draft? Silap. Sepatutnya bukan draft. Kita kena publish. Okay. So publish, view. Okay, semua boleh follow Okay, kita dah nampak dekat sini. Produk, ada gambar, ada produk dan ada borang. Borang bawah ni boleh buat pembelian. So bila buat pembelian di sini akan dapat pembelian secara payment gateway dan di dalam order sini kita. Okey. Kita boleh uruskan order kita dekat my order list. Order list. Product setting, order list. Bila ada order baru masuk, kita check dekat order list. Order list ni siapa beli produk kita, lepas tu macam mana kita nak ni lah. So disebabkan saya tak ada lagi order list, so dia tak dapat tunjuk lah. Okay, kita tengok siapa yang dah siap. Black pepper, cafe latte with honey. Sedap ni. Okay, buy now. Buy now. Alright, stok ada 4. Harga RM35. Tak ada special discount. Tak ada masalah. So, saya try. @gmail.com. Okay, tapi tak ada custom ni untuk letak alamat. So alamat letak sinilah. Alamat saya seperti berikut. Okay. So nanti saya letak alamat di sini. Kalau kata customer kita tu dia terlupa nak letak alamat ataupun silap kita lah, kita tak letak alamat di sini, dia dah buat pembelian. Kita boleh contact dia balik. Kita contact dia, kita ambil nombor phone dia, kita contact dia, minta maaf ya, saya tersilap dalam pembelian tu tidak ada alamat. So macam mana saya nak hantar barang ni ya? Okay. Okay, so kita ada Semenanjung. Saya punya alamat dekat Semenanjung. Daripada harga 35 jadi tambah lagi RM18. I agree. Okay, submit. 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 So pilih. Macam contoh ini apa nama? Pembelian kan.
So kita pilih my bank to you, proceed. Proceed. Alright. So tak jadi buat pembelian. Bila tak jadi buat pembelian, nanti akan masuk email. Masuk email dalam email saya lepas 1 hari 2 hari. Okey. Sekarang ni kita dah belajar dekat order sini macam mana nak setting. So kita nak kena buat ni, nak kena siapkan website kita ni. Nak kena siapkan website kita, ada home, about, product and service, blog news dan contact. Ini penting, ini nak kena siapkan. So jom kita buat sekarang. Jom kita buat sekarang. Untuk order sini tu rasanya dah faham, nanti boleh adjust lagi. So sekarang ni website kita nak siap. Sebab akhir kelas ni sekurang-kurangnya nak kena ada website. Sebab tujuan kita masuk kelas ni nak belajar website. Mestilah nak nampak website. Dan pastilah orang yang menganjurkan program ni nak nampak apa perkembangan peserta dalam kelas ni. Kalau belajar-belajar tak ada website, itu tak ada perkembangan. Okey, faham ya? Okey. Sekarang ni kita pergi ke home page. Home, front page ni kan. Okey, siapa ada masalah, tak siap lagi ataupun tak buat lagi home, boleh add new, buat yang baru. Okey, saya nak tunjuk. Saya nak tunjuk. Di sini saya tulis terus. Macam mana kita nak buat dummy content. Okey. Right, halaman utama. Klasik. Saya nak pilih yang klasik saja. Okey, sekarang ni saya kena tunjuk. Saya nak masukkan gambar. Gambar tu sebagai dia punya slide ataupun gambar header lah. Alright. Ini kita dummy ya, kita dummy saja. Okey, kita ambil banner. Bukan gambar tapi banner. Open image in new tab. Okey, saya download. Save image as banner web. Okey, saya masukkan banner tadi. Upload. Banner website. Okey, position dia center, full size, link tiada ke mana-mana. Insert into page. Alright. Okey. Masuk blok baru. Table. Tak masuk table. Media text bukan.
Alright. Inline code, subscribe. Okay, kita nak letak di tengah. Oh, saya tak sukalah guna macam ni. Lah. Kenapa sini tak boleh full wide? Okay, justify tengah-tengah. Kita nak tengah-tengah. Okay, biar dia ada di bawah. Okay, untuk about us, kita letak link okay, about. Kita ada about. Okay, browse. Okay, siapa ada soalan ataupun ada apa-apa nak tanya, boleh tanya. Sebab nak setting ni memang makan masa sikit. Okay. So saya update. So kita ada home. Okay. Untuk button ni, dia akan bawa kita ke about us. Okay, di sini. So kita edit about us mengikut kita punya maklumat syarikat lah, syarikat ataupun servis yang kita tawarkan.
full white, change alignment, full white. Okey. Saya nak panjang macam ni tadi, susah betul dia punya setting ni nak cari. Okay. Okay, letak tengah. Okay, saya letak semula ni. Okay, update. So misi untuk about us ada misi, visi dan sebagainya lah. So kita balik-balik. Okay, sekarang ni yang kita kena take note betul-betul adalah di bahagian contact. Sebab di bahagian contact ni yang paling penting adalah maklumat syarikat. Okay. Macam mana nak tukar blok ni? Okay, full what? Macam tu. Saya nak bagi dia full white. Okay, sekarang dah full white. Tapi kenapa tak full white? Okay, full white pun. Allahu Akbar. Okay, untuk contact. Saya search contact.
Konteks. Media design tak ada form sini tak ada form. Okey, untuk buat form kita balik semula ke dashboard. Oh, sebab tak install plugin, lupa. Ini bukan website saya tadi. Contact form. Contact form. Okay, activate. Okay, kita ada contact form. So kita nak setting lah contact form kita ni. Ini shortcode. Okay, kita edit. Email, kita boleh masukkan email kita. Okay. Mungkin ni email. Saya check. Tier global email. Okay. Okay, saya tukar email ke sini. Okay, save. Jadi untuk contact form ya. Okay, baik. Pergi balik kepada form kita. Copy code. Saya nak masukkan form. Okay, preview. Ni kita ada contact form. Okay, sebab kita dah masukkan shortcode dia. Kita dah masukkan shortcode, so kita ada contact form. Apabila pengunjung dia isi nama, email dan semua ni, dia akan masuk ke email yang kita setting tadi. Email yang kita setting tadi itulah. Alright. So sekarang ni masalahnya contact form ni dia tak center, dia ada kat tengah-tengah, dia tak ke tepi. So untuk center-centerkan dia ni memang kita kena adjust kat sini lah. Macam mana nak adjust ni? Okey, kita ada dekat sini. Ni contact form ni tak ada guna ni. Stress saya. Remove block. Okey. Sebab klasik, guna klasik lagi bagus. Kebanyakannya
web designer dia tak guna dah ni. Saya pun tak guna benda ni, saya guna Elementor. Tapi tak apa, sebab apa kita kena tahu juga benda ni. Kena tahu juga visual editor daripada WordPress ni supaya kita tahu benda yang susah, nanti kita akan cuba yang senang. Alamat ya, okey, saya cek alamat. Copy. Paste. Okay, food and beverage. Okay, kita masukkan dulu detail. Masukkan dulu detail. Masya Allah, Masya Allah. Okay, number phone. Astaghfirullahaladzim. Alright. So lebih kurang kita ada update. So kontak kita dah ada secara basicnya. Okay, lihat ya. Global. Kenapa sini lain? Okay, tier T global, food and beverage, lot scan. Okay, maklumat syarikat, kontak dah ada. So kalau kita dapat respon daripada pelawat, mereka akan submit dekat kita. Okay, ini untuk form. Form ni memang dah automatic dah ada bila kita guna contact form 7. Contact form ni so kita dah ada. Kita copy saja, tapi sebelum tu kita kena edit. Kita tukar email. Email ni. Kita kena tukar ni. So email ni
dia macam-macam. Kalau kata kita nak siapkan petang ni juga memang stres. Sebab nak buat satu website bukan siap 1-2 jam. Okey, email, setting user. Okey, tengok profile. Profile kita macam mana? Okey, sebab tadi dekat dalam email ni, email dia admin TNT Global ML. So kita tak nak guna ni, kita nak guna email sendiri, Gmail. So kita kena tukar. Update profile. So kita pergi balik dekat contact form, kita check semula. Ada error lagi ke tidak? Okay, mail. Save. Email not decide. Dia tak baca lagi ni. Okay. Apa masalah ya? Okay, use mail to. Kan ni. Okay, ini kita punya form. Masalah ni biasanya ambil masa sikit. Saya memang dah lama dah tak main form ni. So banyak nak kena check lah. So sekarang ni dah macam-macam, dah macam kelakar sikit saya ajar ni dah macam kelakar dah. Apa nak jadi sebenarnya? Okey, apa cerita semua ni? Apa cerita? Dah sampai mana dah semua ni? Okey, dah sampai mana dah sekarang ni? Okey, kita pergi ke home untuk website ni lah. Home ni kena cantikkan lagi lah. Tapi ini sangat-sangat teruk, basic. Kita boleh adjust lagi. Tapi menggunakan template ni sangat-sangat teruk. Untuk kita setting di bahagian homepage. Template ni hanya sesuai untuk buat single page saja. Untuk 2020 ni dia sesuai untuk buat single page. Dia tak sesuai untuk kita buat blog sebab agak rumit. Tapi kalau macam website saya, Zindagi tu, dia lebih mudah lagi lah untuk kita buat blog by blog. Okay, about us, boleh tekan sini ataupun sini, about us. Baik, so kita ada maklumat pasal about us. Dan product and service, boleh tekan product and service. Tadi kita ada 2 produk tapi di bahagian menu baru ada 1 sebab belum edit di bahagian menu. So contact pun sudah ada maklumat syarikat, dah ada alamat apa semua dan ada contact form. Okey, kita balik dekat menu. Kita nak select menu tadi kan.
kita nak tambah produk kedua. Add to menu, Tabita Skincare, kita masukkan ke dalam menu. So my blog. Okay, kita dah ada dua menu di sini, Tabita Skincare dan juga ubat rawatan pencuci telinga. Okay, di sini kita nampak my blog dengan my WordPress blog ni, site name dan juga site title, tagline. Kita kena setting di bahagian setting ni lah, kena tukar. Okay, ini tutup, buang. Inilah yang nak kena tukar sebenarnya. Admin ni. Okay. Kucing. Okay, pilih. Alright. Bila kita administration untuk email address ni, dia akan pending dulu lah. So, kena check email nanti. Kena check email. Bila dah ditukar, barulah dekat contact form kita tu tadi, boleh menggunakan email yang ni. Buat masa sekarang ni, contact form kita hanya detect email yang automatic daripada installation tadi. So, kat sinilah kadang-kadang benda-benda yang dia merumitkan sikit. Okay, so kita check. TAT Global. Okay, home, about us, product and service, blog, news, contact dan sebagainya. Okay, kita ada widget di bawah ni. Okay, ingat balik widget ni, dekat bawah ni adalah widget. Macam mana kita nak buang dia? Appearance, klik widget. Buang saja, drop ke keluar. Biasa boleh drop keluar. Tapi kita delete saja, delete. Okay, delete. So hilang, dekat footer tu hilang. So kita check semula website kita, widget dah ada lagi ke ataupun tidak. Okay, tiada. Okay, apa kata kita buka guna incognito. Dia akan nampak macam ni lah. Okay, masuk. About us. Okay, basic. Contact. Okay, blog and news. Okay, untuk blog ni saya tunjukkan nak add new blog. Okay, kita dah siap contact, kita dah siap about us, kita dah siap homepage secara basic sangat dan tidak kemas. Sebab nak kemaskan tu memang makan masa lah. Dia perlukan konsentrasi dan kesabaran yang tinggi. Okay, pergi kepada post, kita nak update blog ni, pergi kepada post. So ada tier global. Okay, tier global ni draft ya. Kita edit dulu, tengok ada apa dalam dia. Okey, tidak okey. Alright.
saya publish. So apa jadi? So bila kita publish dekat sini, kita nampak dekat blog and news ada dua blog. Okay, ada Hello World, ini yang default daripada WordPress, dan ini blog yang pertama, post pertama tier global, blog news. Okay, macam mana kita nak tukar uncategorize ni? Uncategorize ni kita nak tukar, kita klik di bahagian post. Okay, menu post ni, all post ada, add new, dan kita pergi kepada kategori, categories. Okay, ni dia uncategorized. Kita tak nak guna uncategorized, tak comel. So kita letak situ blog, sama juga blog. Okay, update kategori. So kita check semula, dia akan jadi blog. Dia dah jadi blog dekat sini. So kategori di sini adalah kategori blog. So boleh ke kalau kita nak macam-macam kategori, ada kategori blog, ada kategori news, ada kategori decoration. So macam contoh kita punya website kita tu ada beberapa kategori yang kita nak tonjolkan. Ada decoration, contoh, ada masakan, cooking. So kita boleh tambah lagi, contoh dekat sini kan. Blog, saya tulis ni activity. Okay, activity, selap dia akan automatic ikut atas ni, add new category. Okay, so kita ada activity dan juga blog. So kita letak satu artikel di bahagian activity. Sama ada kita boleh quick edit, tick sahaja di activity. Blog ni kita untick. So update. So secara tak langsung di bawah kategori activity, kita punya post akan terkeluarlah. So kalau kita tekan activity, di bawah kategori activity ada satu post sahaja. So kita tengok sini, tierglobal.ml kategori activity. Okay, itu okay, di sini. Takkanlah kita punya post ni tak ada gambar kan. So kita nak letak gambar, kita try letak gambar macam mana rupa dia, sebab setiap template tak sama dia punya layout dan interface dia. So untuk letak gambar, saya pakai featured image. Okay, saya letak gambar produk ni. Nanti boleh tukar balik. Okay, kita try. Update. Apa jadi? Blog and news. Macam ni rupa dia. So tidak menawan langsung. Template ni sangat-sangat tidak cantik. Template ni sangat-sangat kelakar. So kita remove saja. Sangat-sangat kelakar. So tak okey, memang tak okey. So kalau kita tambah dekat sini pun sama je. Kalau kita tambah gambar, dropcat text setting, dropcat color setting. Okay, kalau kita tambah gambar, pastikan gambar tu kecil lah supaya dia keluar dengan cantik lah dekat sini. Contoh kalau kita nak tambah dekat sini kan. Mana tambah? Post pemaling kategori. Saya stres betul lah dengan apa nama ni. Dengan visual editor ni. Patutlah kawan-kawan yang lain pun semua tak suka. Okey.
Mana ni? Okey, nak masukkan gambar, bolehlah masukkan. Tapi saya tak nampak nak letak blok yang baru ni. Dia tak nak keluar ke memang blok dia satu macam ni je. Ya Allah, simpelnya dia punya template ni teruknya. Okey. So dah nampaklah dekat sini. Okay, tak apa. Disebabkan template ni memang menduka cita kan. Segi basicnya, kita dah nampak ada home. So home ni akan pergi ke muka depan. About us, mengenai company kita. Product and service tak ke mana, tapi di bawah dia ada drop down. Inilah produk kita, dan blog and news adalah aktiviti yang kita update di dalam post. Di dalam post ni. Ini aktivitinya. Dan kontak ni adalah kontak kita lah. Okey, sekarang ni disebabkan template ni amat menyusahkan. Template ni menyusahkan kita, so saya nak tunjuk cara untuk tukar template. Okey, appearance, theme. Tiga ni memang tiga serangkai ni template yang disediakan daripada WordPress sendirilah. So template-nya ni memang sangat basic. Okey, kita guna popular. Saya guna Astra lah, Astra ni memang saya suka guna. Tak pening kepala saya. Activate. Terus activate saja. So apa jadi dekat website kita selepas kita activate? Okey, kita check. Okey. Dia akan jadi macam ni. Kita masuk, okey, bila kita guna template macam saya cerita sebelum ni, setiap theme ataupun setiap template tu dia ada configuration, setting dia yang tersendiri. Untuk Astra ni dia ada Astra option pula. Dia ada Astra option yang kita boleh customize lebih detail lagi. Kalau macam 2021 tu tadi sangat-sangat bermasalah, sangat-sangat bermasalah. Okey, yang dekat sinilah yang makan masa berjam-jam, berhari-hari untuk kita setting dia punya layout. Okey, kita tengok balik about us. Product and service. Okey, sini, nampak sini . So, saya nak try letak dekat news ni, dekat activity ni, letak gambar. Okey, update. Dia ada gambar jugalah, ada, tapi gambar ni besar, kalau kita nak kecilkan sikit boleh, tak ada masalah. So nampak lebih kemas berbanding tadi. Nampak lebih kemas. Okey, baik, saya rasa semua dah lost. Bukan kata semua yang dalam ni dah lost, saya pun dah lost. Cuma siapa yang dah ada buat website,
ataupun dah ada buat mana-mana page, boleh tunjuk dulu. Sebab kalau tak ada yang tanya, saya pun susah juga nak tunjukkan. Baik, sekarang dah pukul 3.36. Saya minta maaf sangat. Saya minta maaf sangat sebab dah terlajak. Sepatutnya kita kena berehat sebentar dan sepatutnya berehat sebentar. Tapi saya dah terlajak. Bukan sahaja terlajak tapi dah lost teruk. Dah lost teruk. Bukan sebab salah apa ni template ke apa ke, tapi inilah ada beberapa configuration yang menyebabkan kita lost. Saya sendiri lost. Jadi untuk petang ni, secara kita punya dalam kita punya slide sebenarnya dah habis. Slide kita dah habis. Slide kita dah habis. So nanti bermula pada pukul 3.50 kita mula balik 3.50. So saya akan bagi borang. Saya akan bagi borang dan juga bagi post test sekali lagi untuk buat test. Dan bolehlah kalau kata ada apa-apa permasalahan pada sebelah petang ni boleh buat Q&A, soalan-soalan. Kalau tak tahu juga nak tanya soalan apa, nanti test dulu balik. Malam ni buat ke, esok lusa boleh buat. Boleh tanya dalam grup. Sebab benda ni dia tidak boleh pandai dalam masa satu hari. Benda ni tak pandai satu hari. Apatah lagi kalau nak edit satu hari pun tak siap, apatah lagi nak pandai. Nak pandai satu hari tak boleh. Sebab saya pun bermula belajar website ni daripada 2010. Bukan bermaksud 2010 sampai sekarang saya sudah pandai. Tidak, sebab WordPress ataupun dunia online ni dia sentiasa update. Menyebabkan kita ketinggalan. Kalau kita ketinggalan tu bukannya kita ketinggalan, kadang-kadang ketinggalan yang teruk lah. Ada sistem-sistem yang kita tidak gunakan, kita jadi tidak familiar, tidak kenal. So untuk petang ni saya rest dulu. Saya bagi laluan untuk berehat 3.55 ataupun pukul 4 nanti kita masuk balik. Okey, baik. Kita ada sikit lagi masa. Petang ni ada lagi satu sesi ringkas. So saya nak bagi rumusan dan juga saya akan bagi support lah. Saya akan bagi support. So untuk rumusannya saya akan tunggu nanti. Sekarang ada 15 orang. Saya nak bagi rumusan juga sikit. Saya nak bagi rumusan. Okay, tak dengar. Saya cek suara kejap. Okay, 1, 2, 3 cubaan. Okay, sekarang dengar ya. Sekarang dengar. Okay. Okay, maaf ya. Bila kita mute tu dia jadi balik problem tu. Baik. So untuk petang ni saya akan bagi rumusan daripada apa yang kita belajar hari ini. Dan juga saya akan cuba bantu. Saya akan cuba bantu sebab bila saya ajar hari ini adalah
jujur saya cakap, ini adalah kali pertama yang saya ajar. Okey, kali pertama saya ajar secara online. Dah lah kali pertama ajar website. Sebab sebelum ni saya buat servis website sahaja. Tapi ini kali pertama saya ajar website dan ajar pula secara online. Bila secara online ni saya tak nampak apa masalah audien, masalah peserta, jadi saya pun lost. Apa benda yang saya nak sampaikan? Kalau saya teruskan, saya tak tahu siapa yang lambat. Kalau saya slow sangat, nanti takut pula. So terlalu banyak error lah bagi saya. Terlalu banyak error pada petang ni. Sebab semalam saya rasa okey je semua. Semalam saya rasa semua okey. Tapi petang ni ada banyak error. Baik. Dalam slide memang ada dituliskan dan ada di inilah. Okey. Mengikut apa yang nak diminta kepada dalam program ni. Okey, apa yang nak diminta dalam program ni adalah program pembangunan laman web. Okey, so pembangunan laman web, online shop. Dia ada laman web dan online shop. Maksudnya laman web kita tu boleh menjadi online shop. So apa yang perlu ada dalam kelas ni, apa yang perlu diajar ialah laman web. So mengikut slide saya tu, saya dah siapkan ajar laman web. Okey, baik. Dan sebagai alternatif kepada online shop. Okey, bila kita ada laman web, kita boleh buat online shop kita sendiri. Kita boleh buat online shop kita sendiri di dalam website kita menggunakan platform WooCommerce. Macam contoh saya ada bagi website yang saya dah siapkan sebelum ni. Tapi untuk mengajar dan untuk setting WooCommerce, saya yakin dan saya pasti ianya sangat-sangat memeningkan dan tak cukup dalam masa 2 hari. Biasanya untuk WooCommerce ni kita akan pergi ke level yang seterusnya apabila kita ataupun apabila peserta tu dah pandai buat website. So barulah kita pergi ke WooCommerce ataupun e-commerce untuk WordPress. Okey, so saya dah berbincang dengan pihak yang invite saya untuk gantikan daripada WooCommerce tu, kita menggunakan satu sistem, iaitu kita pilih sistem order sini sebab order sini ni dia dah lengkap. Sistem dia sudah lengkap dan kita boleh integrate dia punya form dia tu ke dalam website kita. Jadi kita dah skip banyak perkara di dalam untuk menjadikan website kita tu online shop, kita menggunakan order sini. Walaupun pada dasarnya pada kegunaan order sini tu sudah mencukupi untuk menjadikan bisnes kita ni secara online dan kita ada online shop kita sendiri. Macam contoh saya punya online shop saya sendiri di order sini hilal.ordersini.com. So itu online shop saya. Tapi masih lagi kita mengajar macam mana nak buat website. Okey. So bila dah masuk order sini, saya harap semua yang belajar hari ini register dan verify account order sini. Itu yang paling penting, itu yang paling penting. So kita nak nampak di order sini tu letak dulu produk. Masing-masing kena ada produk dalam order sini. Okey, macam mana website kita design apa semua tu, saya faham design ni dia sangat subjektif. Objektif ke subjektif? Okey, dia sangat dia bergantung kepada bisnes masing-masing. Ada orang dia nak website dia nampak sekian-sekian design. Ada orang nak nampak design biasa-biasa. So saya ketepikan dulu segi design dan di situlah kesilapan apabila saya menggunakan template. Saya menggunakan theme 2021 tu. Okey, 2021 tu adalah theme yang basic. So benda ini saya tak jangkakan dan insya-Allah disebabkan benda macam ni saya tak jangkakan, dalam grup nanti, dalam WhatsApp saya akan follow up lagi. Okey, siapa-siapa yang nak teruskan nak siapkan website, tanya je terus. Saya akan bantu lagi dalam grup WhatsApp. Dan saya akan cuba buat lagi video-video, rekodkan dan saya akan bagi video khas macam mana nak tukar template daripada template order sini,
template 2010 tu menggunakan e-commerce, menggunakan Elementor dan juga menggunakan visual editor dan benda-benda tu lah tadi tu yang masalah saya tadi tu. So, okay. Untuk order sini, saya harap semua boleh gunakan. Order sini tu percuma sahaja apabila ada sale, barulah kena charge RM2. Order sini tu dah boleh gunakan terus. Sebab dianya percuma. Tapi untuk website tu kita boleh terus belajar lagi. Boleh terus belajar lagi. Saya ada dalam grup. Jangan malu, jangan segan untuk tanya. Dah dapat join kelas. Kelas yang walaupun dah masa 2 hari ni ada belajar yang kita faham, ada yang kita tak faham, tapi kita dah faham satu benda ialah pentingnya website di dalam perniagaan kita. Sama ada kita menggunakan platform yang stand alone iaitu WordPress, menggunakan domain sendiri, hosting sendiri, ataupun kita boleh menggunakan domain sistem yang dah tersedia, sistem e-commerce yang dah tersedia seperti order sini. Seperti order sini dan juga seperti Shopee lah. So kita boleh guna order sini ataupun Shopee. So kepada yang nak guna order sini tu boleh add produk masing-masing dalam order sini dan boleh share lah kat dalam grup produk yang dah diedit. Boleh kalau ada masalah tanya je saya dalam WhatsApp, tak ada masalah. Cuma kadang-kadang bila saya ada urusan mungkin lambat sikit lah saya jawab sebab saya punya servis sebelum-sebelum ni banyak dengan peserta-peserta ataupun pembeli-pembeli yang Shopee, beli robot Shopee, beli so bila ada banyak peserta tu saya perlu servis ramai orang. Tapi tanya je. Saya nak jawab bila tu, kalau hari ni saya tak jawab, esok tanya lagi. Tanya je, jangan marah saya pula. Apa ni? Kata nak tolong tapi tak tolong. Tak, kadang-kadang saya ada masalah. Kadang-kadang sampai satu masa tu 3-4 hari saya tak buka WhatsApp. Disebabkan saya terpaksa fokus pada satu-satu benda dahulu. Apatah lagi apabila saya kena berjalan jauh lah. Berjalan jauh, kena drive, jaga anak-anak, tak sihat apa semua kan. Jadi saya tak buka WhatsApp. Tapi tanya je. Yang penting buat, tak faham tanya. Lepas tu jangan bila dah tanya tu stop dulu. Buat je apa yang mampu dan tak tahu lagi tanya lagi. Okey, baik. So di sini saya nak tunjuk dalam order sini pun saya dah bagi tahulah macam mana cara nak gunakan. Dan sekarang ni kita berada di sesi soal jawab. Sesi soal jawab tu saya pun rasa nak tanya apa pun tak tahu kan petang ni. Sebab kita punya pembelajaran tadi tu agak lost. Tapi mungkin website kita lost. Cuma apa yang kita dah belajar semalam, iaitu kepentingan website, konsep website, apa yang diperlukan, brainstorm sebelum kita nak memulakan website. So, benda tu kita dah faham. Di sini silapnya saya adalah pada template. Kita pakai template yang sangat simple. Jadi, memang dia punya setting pun sangat simple lah. So, nanti saya akan sharing dalam grup macam mana nak guna template, demo template. Sebab biasa kalau saya tunjuk. Zendegi. Okay, kita ada banyak masa lagi, saya tunjuklah. Santai je petang ni. Saya pun jadi serba salah petang ni. Saya jadi serba salah sebab saya ni kenapa macam tak pandai sangat petang ni. Biasa saya buat boleh kan. Itulah masalah-masalah yang kita terpaksa hadapi apabila kita buat satu benda tu pada kali pertama. Lepas ni memang saya tak buat lah macam ni. Saya akan standby lebih hebat lagi lah maksudnya. Okay. Saya punya website ni zendegi.my. Kita buka balik. Okay, kalau kita tengok website ini saya guna template. Okay, dia dah rosak sebab saya adjust tadi, dia dah rosak. So bila kita nak tunjuk dia rosak pula.
Okey, saya guna Astra. Dan dalam Astra ni kita boleh guna starter template. Cuma yang tadi tu kita tak install plugin untuk starter template. Starter template macam ni lah. Nampak ni. Di sini ada template yang dah tersedia cantik. Sebab tu dalam slide saya bagi tahu lebih bagus kita beli theme yang tersedia starter template. Supaya kita masuk je website tu, kita edit sahaja. Tak perlulah kita dah start pada awal. Bina satu, letak belah atas, belah bawah. Sekali blok dia tak boleh nak membesar, tak boleh panjang. Bila berpanjang hilang pula. So saya jadi lost kat situ. Dia jadi lost dekat situ. Okay, saya pakai template mana ya? Mana template saya? Okay. Saya cari dulu template asal yang saya gunakan. Okay. Tak jumpa lagi ni. Okay, tak ada. Saya tak ingat dah yang mana satu. Kita ambil salah satu template yang ada kat sini. Okay, kita try salah satu template. Okay lah, saya try Brandstore. Okay, Brandstore. Brandstore ni dia import complete site. Kita nak import. So bila kita pilih theme yang macam ni, macam Astra ni, dan kita ada plugin starter template. Plugin ni nanti saya akan bagi. Saya akan bagi dalam group. Download plugin ni dan install kat dalam bahagian plugin lah. Plugin sini, install di sini plugin ni. So kita import complete site. Bila kita import, dia akan jadi import semua yang dah disediakan. Jadi kita punya kerja senang lah. Okey, import. Import terus. Dia sekaligus akan import plugin-plugin yang diperlukan. Cuma bila ada plugin-plugin yang kita tak biasa guna, ini akan menjadi satu penerokaan yang barulah. Bila kita kena teroka benda baru tu, kita hold dulu. Hold dulu boleh tanya. Tapi untuk editing home dan juga page-page yang utama tu, home, contact, blog, about us dan sebagainya, itu lebih mudah menggunakan template. Okey, kita import dulu. Dalam pukul 4.30 saya akan bagi borang. Saya akan bagi link borang. Nanti bolehlah isi apa yang patut dalam borang tu. Ada kekurangan, bagi tahu je kekurangan. Saya terima kekurangan dalam mengajar ni. InsyaAllah nanti saya akan improve. Dan kita ada satu lagi post test. Soalan yang sama macam sebelum ni. Tapi kita harap ada improvement pada jawapan kali ini. Okey, baru 43% import content. Banyak benda dia nak import. Okey, kita bagi masa dia import. So bila saya import ni,
konten yang saya buat sebelum ni akan letak ke tepi. Dia akan ada konten-konten yang diimport ni sahaja. So nak tak nak, saya kena buat yang barulah. Tapi tak ada masalah sebab website saya pun masih lagi website dummy kan. Ni padah dia. Padah dia apabila tukar template, tukar theme. Dia akan, bila tukar theme tu, dia akan kacau sikit. Okay, 75%. Okay, 90%. Okey, import sudah complete. Okey, ini cara mudah untuk kita dapatkan website yang cantik, design yang ready made. Kita panggil demo template lah. So ini website saya zindagi.my, tapi dekat bahagian menu ni ada double sebab sebelum ni saya dah import satu content, satu demo template. So dia adalah demo konten yang kedua. Jadi saya terpaksa edit semula dekat bahagian menu nanti untuk kurangkan menu-menu yang double ni. Okay, kita boleh lihat untuk edit ni sangat mudah dan sangat senang apabila kita menggunakan Elementor. Okay, so ini yang sebelum ni. Kelakar. Kita tengok atas ni, edit with Elementor. Ni yang kita nak kena guna ni. Sepatutnya kita tak guna visual editor daripada WordPress tu. Silap lah, saya ingatkan yalah first time lah saya ajar kan hari ni. Sepatutnya saya tak boleh sentuh langsung visual editor tu. Kalau saya sentuh, confirm saya sendiri yang pening. Tapi sebenarnya bila matlamat saya sebenarnya nak ajar visual editor tu, bila tahu basic kita akan tahu yang lebih advance. Tapi akan menyusahkan, sebenarnya menyusahkan saya dan juga peserta-peserta hari ni. So benda ni saya harap saya tak buatlah lepas ni. Okay, so untuk Elementor ni sangat-sangat mudah. Kalau macam contoh, kita nak tukar kita punya ni. Senang saja. Terkini. Okey, kita boleh edit yang macam tu je. Kita follow je apa yang dia dah designkan. Okey. Tulisan pun boleh tukar. Okay, ini button. So kalau button mesti ada link. Ada link kita boleh tukar dekat sini. Kita masukkan dekat link. Link. Shop. Okay. Find more. So okay. Tulis.
So secara tak langsung kita dah ada web yang cantik menggunakan visual editor Elementor. Elementor tu saya ada sebut dekat dalam slide saya. Ada sebut. So boleh guna. So kita dah update macam ni, ini untuk home. Kita update. Okay, bila dah update, kita balik semula ke dashboard. Ini saya tunjuk je lah, tak perlu nak follow sebab kita pun dah petang dah macam ni. Kalau follow bertambah-tambah jam. So saya tunjuk cara macam mana yang saya selalu buat web, cara yang mudah. Okay, so bila kita dah install Elementor dan kita edit guna Elementor, so akan keluar button edit with Elementor. Dia kita tak guna dah back to WordPress editor ni, kita tak guna dah WordPress editor ni. Ini yang memeningkan kepala sebenarnya. Ini zaman 2014, 2013 sahaja kita guna. Sekarang ni kita dah tak guna dah visual editor daripada WordPress. Classic editor ataupun visual editor WordPress. Okay. Ataupun kita nak edit guna Elementor, tak perlu tekan edit kat sini. From page. Okay. Terus sahaja kita pergi ke bahagian home, edit with Elementor. So inilah rupa website kita. Apabila kita import daripada template. So cantik. So silap saya hari ini kita ajar daripada sangat basic, iaitu template theme 2021 menyebabkan start dekat design. Bila start dekat design, letak je embed form tu, dia lari. Form tu kita tak boleh nak adjust dia punya besar dia. So masalah dekat situ. So setakat ni masing-masing ada website. Siapa yang belum dapat website lagi boleh minta. Siapa yang tak dapat website boleh minta. Boleh minta login. Kalau nak tukar login, boleh tukar kat bahagian setting. Ataupun kalau tak nak tukar lagi, boleh bagi tahu dekat saya, okey, tolong saya setting sekian. Masukkan, okey, macam contoh saya dah masukkan dekat dalam order sini, tapi saya tak tahu macam mana nak masukkan daripada order sini ke dalam website. Nanti saya boleh bantu. Saya akan bantu yang tu. Yang penting dalam order sini kena add dulu produk. Okey, baik. So macam ni lah cara untuk edit menggunakan Elementor. Sepatutnya saya kena ajar macam ni, tapi kesilapan saya tak expect benda ni. Okay, macam contoh bahagian kontak pun cantik, ada nombor phone, boleh letak nombor phone, boleh letak map, kontak macam ni kan lebih cantik. Tapi disebabkan saya guna basic, ada masalah. Paparan untuk phone pun cantik. Sangat-sangat kemas. Okey, itu sahaja. Ada apa-apa boleh tanya saya nanti di dalam grup WhatsApp. So untuk petang ni, ada apa-apa soalan boleh tanya. Saya bagi link untuk post test dulu.